Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian kita. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 578 insya-Allah. Muka surat 578. Hari ini kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah, itu yang pertamanya surah Al-Qiyamah daripada ayat 20 sehingga ayat 40, dan kemudian kita akan masuk ke surah Al-Insan iaitu ayat 1 sehingga ayat 5 insya-Allah. So hari ini kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, jangan lupa untuk membuka mushaf untuk kita sama-sama meneliti, memahami dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada muka surat 578 kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan mulakan sedikit dengan membaca daripada ayat-ayat daripada muka surat ini insya-Allah untuk memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, hari ini kita melihat sambungan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebelum daripada ini, iaitu dalam muka surat sebelumnya. Dalam sesi kita sebelum daripada ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan gopoh apabila malaikat Jibril ni membacakan Al-Quran kepada baginda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi SAW supaya janganlah terlalu gopoh untuk mengikut, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan mengumpulkan artinya ialah mengumpulkan dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melekatkan, menjadikan Nabi SAW ingat ayat-ayat tersebut. Itu adalah tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menjelaskan apakah perkara-perkara yang mungkin tidak difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, maka Allah Taala akan jelaskan. Kadang-kadang kita panggil ini tafsir. Jadi sebahagian daripada ayat Quran dia menjelaskan kepada ayat yang lain biasanya. Satu tempat ayat Quran ini kadang-kadang dia akan dijelaskan di tempat yang lain. Jadi ini kita panggil dia sebagai tafsir Quran bil Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, iaitu satu ayat dijelaskan oleh ayat di tempat-tempat lain. Jadi sangat cantiklah kalau kita boleh melihat kepada tafsir tersebut, tafsir dalam bentuk tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh At-Tabari dan juga yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Pada hari ini insya-Allah kita akan tengok pula kan, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa ni sifat manusia. Di antara sifat manusia ni ialah dia sukakan dengan sesuatu perkara yang cepat, yang segera, yang nampak di depan mata. Kalau perkara tu lambat, dia tak suka. Jadi inilah di antara sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada manusia. Nama dia Al-Ajilah. Al-Ajilah ni ialah Allah Taala kata sifat manusia. Bahkan kamu ini Allah Taala kata bal tuhibbunal ajilah, kamu ni sukakan kepada perkara-perkara yang ajilah, wa tazarunal akhirah, dan kamu tinggalkan apa yang al-akhirah. Jadi ulama-ulama sebut kat sini, iaitu manusia ni sukakan dunia, sebab dunia ni bila mereka buat satu perkara, mereka akan dapat terus perkara tu. Tapi akhirat ni lambat, akhirat ni pahala, akhirat ni ialah balasan selepas daripada mati. Jadi oleh kerana itu manusia ni meninggalkan yang akhirat tu. Ramai manusia begitu kan. Dan kadang-kadang kita juga sebagai manusia kan, kadang-kadang ada juga terpengaruh dengan keadaan-keadaan begitu, iaitu kita nak balasan segera. Kita nak, daripada sinilah lahirnya manusia yang riak, manusia yang nakkan kepada dunia, manusia yang nakkan kepada balasan yang diberikan di dunia ini, dan melupakan bahawa Allah Ta'ala nak beri, janji Allah Ta'ala tu lebih besar. Walaupun lebih besar, tapi manusia tetap juga nak kepada yang segera ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wa tazarunal akhirah. Jadi kemudian yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keadaan di akhirat. Di akhirat ini manusia ni akan terbahagi kepada dua golongan sebagaimana yang selalu kita baca sebelum daripada ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut hari ini wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada yang pertamanya ada sekumpulan manusia ini yang mana muka mereka ini adalah wujuhun. Wujuhun artinya ialah muka-muka. Yauma idzin pada hari itu.
Yauma izin, hari itu iaitu hari akhirat ni, nadirah. Nadirah ni maknanya berseri, iaitu muka seseorang yang mana nampak ceria dan sebagainya, itu kita panggil dia nadirah. Sebagaimana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Nabi kata, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keceriaan kepada seseorang yang mana dia apabila dia mendengar maqalati, dia mendengar perkataanku, mendengar hadisku dan sebagainya, kemudian fawa'aha, kemudian dijaga. Jadi Allah Taala sebutkan sini dalam hadis Nabi SAW tu, Allah Taala memuji, suka, naddarallah, Allah Taala menggembirakan seseorang itu. Jadi maknanya Allah Taala tu menceriakan seseorang, Allah Taala memberi keceriaan. Maknanya Allah Taala pujilah di situ, naddara. Jadi nadirah ni artinya ialah berserilah, kita kata dalam bahasa Melayu. Kemudian jadi ada muka pada hari kiamat ni berseri, ila rabbiha nazirah, dan kemudian dia melihat. Dalam bahasa selepas daripada tu, dia ni melihat kepada Tuhannya, melihat kepada Allah lah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut para ulama, sebagaimana yang mengikut ahli sunnah wal jamaah, bahawa melihat kepada Allah ini adalah satu kurniaan yang paling besar yang pasti berlaku lah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, kamu pada hari kiamat nanti akan melihat kepada Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan pada hari ini, iaitu maknanya tidak berebut-rebut, maknanya tak perlulah sebagaimana kita nak tengok kan, nak tengok artis ke nak tengok apa kan, tu contoh lah kan, manusia ni berebut-rebut nak tengok artis sampai ke airport, jadi mereka ni berebut-rebut, bertindan-tindan. Jadi di akhirat tak perlu. Sebagaimana kita sekarang pada hari dunia ni, kita boleh tengok bulan kan, orang ni duduk di sana, di mana-mana pun dia nak tengok bulan purnama tu, dia berada di mana-mana pun. Jadi itu adalah perumpamaan yang Nabi sebut. Dan kemudian ada lagi di mana Nabi SAW juga menyebutkan manusia ni, manusia yang telah dimasukkan ke dalam syurga ni sangat gembira. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, nak tambah lagi tak? Nak aku tambah lagi tak? Mereka kata, ya Allah, kau dah beri banyak dah kepada kami, kau lepaskan kami daripada neraka, kau masukkan kami dalam syurga, kau telah memutihkan muka kami, menjadikan muka kami ini berseri, dan macam-macam lagi ada disebutkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijabnya, dan manusia pada masa itu yang dalam syurga ni akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah hadis-hadis yang menceritakan, yang banyak lagi hadis-hadis menceritakan bahawa manusia ini akan mendapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga pendapat ulama mengatakan bahawa nazirah di sini artinya ialah bukannya melihat Allah, tetapi artinya ialah intizar li ni'matillah, iaitu menunggu-nunggu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pendapat lah, tapi pendapat itu pendapat yang kurang kuat lah. Tapi kalau kita dengar pendapat itu, maka tak jadi masalah insya-Allah kan. Kerana itu juga pendapat ulama. Wa wujuhun yauma izin basirah, ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni golongan yang kedua, iaitu kelompok yang kedua ni, ada manusia ni yang mana muka mereka ni pula yang terbalik daripada itu. Basirah. Basirah ni artinya ialah yang muram, yang durja, yang apa ni, yang maknanya dalam keadaan kecewa lah, maknanya sedih, muka memang huduh betul kan, huduh kerana kecewa kan. Jadi itu nama, ada muka yang macam tu. Jadi ada dua bentuk muka lah, maknanya Allah SWT nak sebut sini, manusia ini terbahagi kepada dua golongan lah pada hari itu, satunya basirah, satunya nadirah. Kemudian tazunnu an yuf'ala biha faqirah, ayat 25, yang mana tazunnu di sini ramai ulama tafsir mengatakan maksudnya ialah dia yakin pasti dah bahawa dia akan pada masa itu akan dikenakan kepada mereka ni dengan azab yang faqirah. Faqirah ni artinya ialah satu azab yang sangat-sangat dahsyat yang akan dikenakan kepada seseorang. Itu nama dia faqirah. Dalam bahasa Arabnya artinya apabila satu musibah yang terkena kepada seseorang yang menyebabkan dia tidak boleh bergerak lagi. Kerana tulang belakang dia patah dan sebagainya, itu nama dia faqirah. Jadi ataupun juga ada ulama mengatakan seperti Abu Ubaid, dia kata faqirah ni daripada perkataan al-faqru. Al-faqru ni artinya ialah apabila unta tu dicopkan pada hidung dia dengan dahsyatnya, dengan api sehingga terkena kepada tulang hidung dia tu, menyebabkan benda tu kekal kan. Jadi itu nama dia faqirah. Tapi nak menunjukkan kepada mereka keadaan yang sangat dahsyat, keadaan azab yang terkena pada orang tu. Jadi tazunnuan. Jadi mereka ni yakin dah. Muka yang kedua ni, iaitu kelompok yang kedua ni, mereka yakin. Jadi kemudian Allah Taala kata kalla iza balaghatit taraqi. Jaga-jaga, dia kata. Allah Taala kata tak. Allah Taala kata macam tu kan. Tak apa, iaitu
iza balaghatit taraki. Taraki ni ialah tulang tulang yang berada di sini, sama ada setengah ulama kata tulang dada di sini kan, kawasan kiri dan kanan, dan ada yang kata at-taraki ni ialah sini, iaitu apa ni, tulang halkum di sini kan. Jadi iza balaghatit taraki artinya apabila seseorang itu hampir-hampir dah nak mati. Waqila man raq. Jadi dia pada ketika itu dikatakan siapakah yang boleh mengobat dia. Raq ni daripada kita panggil dalam bahasa Melayu kan ruqyah tu kan, ruqyah bukan ru'yah, ruqyah. Ruqyah tu artinya ialah mengobati. Jadi dia akan bertanya lah siapa yang akan boleh mengobat dia ni kan, sebab nyawa dah nak habis tu. Kemudian wazanna annahul firaq, pada masa tu dia dah sangka dah bahawa dia akan firaq. Firaq ni maknanya berpisah lah daripada dunia, maknanya meninggal dunia. Waltafatis saqu bis-saq. Waltafati tu maknanya bersilang lah. As-saq tu maknanya betis. Betis dan betis mula bersilang. Jadi erti di sini ialah bersilang ini, kata setengah ulama'nya maknanya ialah apabila dia dikapankan. Apabila dah masuk dalam kain kapan tu, maka betis tu dilekatkanlah bersama-sama. Ada satu pendapat lagi mengata waltafatis saq bis-saq ni adalah satu kinayah untuk menunjukkan kepada keadaan yang sangat dahsyat ni. Apabila seseorang itu menerima satu benda yang sangat-sangat dahsyat, maka dikatakan kepada iltafatis saq bis-saq, betis dengan betis, iaitu untuk menunjukkan kepada dahsyatnya ketika dia ni nak mati. Kemudian selepas daripada tu Allah Subhanahu Taala sebutkan kenapa mereka tu terkena macam tu kenapa susah macam tu, kenapa sukar keadaan mereka pada masa tu, kerana Allah Taala sebut selepas daripada tu, iaitu ayat yang ke-31, fala saddaqa wala shalla. Dia tidak saddaqa. Saddaqa ni maknanya tidak membenarkan, artinya tidak percaya. Dia tak percaya kepada akhirat, dia tak percaya kepada Nabi. Dan yang keduanya, wala shalla, dan dia tidak sembahyang. Sembahyang ni setengah ulama kata direct lah, iaitu maknanya dia tidak sembahyang. Tapi ada yang katanya ialah dia ni tidak melaksanakan apa yang diminta kepadanya. Jadi yang pertamanya ialah dia ni tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi, dan yang keduanya ialah dia ni tidak melaksanakan apa yang diminta oleh Nabi. Fala saddaqa wala shalla. Itu sebabnya maka dia akan terkena azab itu tersebut. Kemudian Allah Taala kata walakin kazzaba wa tawalla. Sebaliknya kan, dia tak terima, kemudian dia kazzaba. Dia kata apa yang Nabi bawa tu dusta, penipu, tak boleh ikut kan, ni tak boleh percaya. Fala saddaqa. Kemudian wala wa tawalla. Minta maaf, walakin kazzaba wa tawalla. Tawalla tu maknanya berpaling lari, maknanya tak nak terima daripada apa yang diajar, diceritakan oleh Nabi SAW. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian ayat yang ke-33 Allah Ta'ala kata, kemudian dia pergi kepada kaumnya, maknanya balik kepada kaumnya, balik kepada keluarga dia dalam keadaan yatamatta. Yatamatta tu maknanya berjalan dengan keadaan sombong. Jadi maknanya dah lah dia ni tak terima, dah dia tak percaya. Kemudian tu dia tu pula watawalla, lepas tu dia pula berjalan sombong pula. Sombong, konon-konon apa yang dibawa tu adalah betul. Bukannya dia nak bawa satu benda yang baik kepada keluarga dia, tapi dia bawa satu kesombongan, nak mengatakan bahawa apa yang Muhammad cerita tu semua tu tak betul. Kemudian aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula, ayat 34 dan juga 35 ni, aula ni ertinya ialah maknanya, satu maknanya ialah dekat apa? Dekat kecelakaan. Aula laka, jadi aula tu ismu tafdil, jadi artinya ialah sangat dekat dah untuk kamu, sangat dekat dah. Dan sangat dekat diulang lagi, summa aula laka fa'aula. Jadi setengah ulama membawa cerita kan, iaitu satu peristiwa di mana Nabi SAW tu sekali tu dia keluar daripada masjid. Kemudian tiba-tiba di depan pintu masjid tu, masjid dimaksud sini ialah pada masa tu ialah Masjidil Haram lah. Masjidil Haram sekarang lah, tapi bukanlah besar seperti sekarang tu. Masjidil Haram tu kecil lah pada masa itu. Iaitu tempat ada Kaabah dan sebagainya, jadi ada pintu situ. Kemudian Nabi keluar daripada pintu tu, kecil saja pada masa tu Nabi keluar daripada situ. Jadi tiba-tiba ada Abu Jahal. Jadi tiba-tiba Abu Jahal ni maknanya bila dia datang ni, maknanya dia nak kacau Nabi ni, tak ada kerja lain dia tu. Jadi Nabi SAW pegang dia, kemudian Nabi kata aula laka fa'aula, aula laka fa'aula. Jadi aula ni dalam kata-kata bahasa Arab maknanya herdik. Menherdik, kita kata apa ni, kamu jaga kamu. Kalau macam itulah mungkin dalam bahasa Melayu kan, kamu kenalah nanti gitu. Ulang jadi 4 kali di sini kan, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Ada perkataan aula tu. Jadi tiba-tiba Abu Jahal pun ketakutan. Jadi dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, Muhammad, kau berani mengancam aku? Kau berani mengherdik aku? Jadi turunlah ayat ni. Selepas daripada tu,
Kemudian ayahsabul insan an yutraka sudah. Seterusnya, cerita yang seterusnya ialah cerita yang agak lain sikit kan daripada cerita tadi. Kemudian seterusnya ialah Allah Ta'ala berkata nak menceritakan salah satu daripada perasaan manusia dalam hidup dia ni, dia rasa bahawa dia ni diciptakan sia-sia ataupun tak ada apa-apa tak ada sebab apa-apa, tak ada tanggungjawab dan juga tak ada balasan maknanya selepas daripada mati seolah macam tak ada apa-apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini manusia ni, ayahsabul insan, adakah manusia ni boleh yakin, boleh merasai, ayahsabul insan, adakah dia ni menyangka bahawa an yutraka sudah, bahawa dia akan ditinggalkan macam tu saja, dia tak akan dibuat apa-apa, tak ada tanggungjawab, maknanya yang jahat boleh jadi jahat, yang baik menjadi baik, dan lepas tu tak ada balasan apa-apa, lepas mati tu tak ada apa-apa, macam tu saja. Sudah tu makna sia-sia, ditinggalkan macam tu saja. Allah Ta'ala ciptakan kemudian tinggal macam tu saja. Adakah manusia boleh menyangka macam tu? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Allah Ta'ala sebutkan dulu macam mana penciptaan dia. Dulu dia ni hanyalah kita kata air mani kan. Air mani yang terpancar, yumna. Yumna maknanya yang mana lepas daripada itu dia bergabung dengan yang lelaki, bergabung dengan perempuan, lalu lahirlah manusia tu. Jadi makna siapa yang susun benda tu semua? Allah Ta'ala nak membuatkan kita ni berfikir kan. Menjadikan kita ni menembaklah pemikiran kita kan. Cuba fikir sikit kan. Ada ke tiba-tiba boleh jadi sia-sia macam tu saja Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala telah buat dia dengan cantik, dengan baik semua kan. Summa kana alaqatan, kemudian dia menjadi seketul darah. Fakhalaqa, lalu Allah Ta'ala ciptakan dia menjadi manusia. Fasawwa, kemudian dia elokkan dia boleh berjalan, dia boleh begini kan, telinga dia, mata dia, kepala dia, pemikiran dia, otak dia, semua tu cantik lah maknanya kan. Fasawwa, Allah Ta'ala cantik kan tu. Kemudian faja'alahu minhu zawjaini az-zakara wal unsa. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan pula dia tu ada lelaki, ada perempuan, ada dua jenis kan. Jadi semua tu alaisa zalika, last sekali dalam surah Al-Qiyamah ni Allah Ta'ala kata soalan ni soalan alaisa tu maknanya soalan. Alaisa, tidakkah zalika biqadirin, Allah Ta'ala yang menciptakan segala-gala macam tu, Allah Ta'ala yang buat kita tu macam tu, biqadirin, tak mampu ke ala an yuhyiyal mauta, untuk menghidupkan balik orang yang dah mati. Kalau dulu manusia tu mati, maknanya kemudian Allah Ta'ala jadikan hidup, masukkan nyawa dan sebagainya dalam rahim kan, maknanya lepas daripada tu dia hidup, dia boleh bergerak dan sebagainya kan. Jadi kalau Allah Ta'ala yang buat ciptakan tu kamu daripada tiada kepada ada, kemudian ni kamu mati, kemudian susah sangat ke nak ciptakan kamu balik, untuk hidupkan kamu balik. Jadi bila sampai kepada ayat ni, ayat tu stop macam tu saja, habis ayat 40 dia berhenti di situ. Dan menurut hadis-hadis ataupun menurut apa yang diamalkan oleh para sahabat, ada seorang lelaki setiap kali dia habis benda ni, dia akan baca apa? Allah subhanakallahumma wa bala. Dia kata subhanakallahumma wa bala. Jadi ada orang tanya dia lah, kenapa awak baca macam ni? Dia kata, aku dengar Nabi SAW, ni sahabat aku dengar Nabi SAW membaca benda ni, iaitu subhanakallahumma wa bala. Ataupun ada satu riwayat lain yang mengatakan dia baca subhanaka wa bala, subhanaka wa bala. Ada satu lagi riwayat lain yang lebih pendek, iaitu bala saja. Jadi artinya kita bila kita baca surah ni, sama ada di dalam sembahyang ke, sama ada di luar sembahyang ke kan, kita disunatkanlah membaca iaitu menyebutkan bala, kerana pembala ini adalah jawapan. Samalah kan kita baca surah At-Tin tu, maka kita akan baca, kita akan sebut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sebab dia ada alaisa juga, tidakkah. Jadi kalau kita tinggalkan macam tu saja, tiba-tiba kita tak menjawab, jadi seolah-olah macam tidak ada jawapan. Alaisa, Allah Ta'ala bertanya. Habis alhamdulillah surah Al-Qiyamah, kita masuk pula kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini artinya ialah surah manusia. Di sana ada satu surah nama dia surah An-Nas, manusia juga, tapi Al-Insan adalah manusia. Dan kemudian An-Nas tu manusia-manusia. Jadi kedua-dua ni dipanggil ismul jins, iaitu jenis manusia. Dia bukan manusia yang tertentu. Jadi alif lam sini bukannya alif lam yang tertentu, tapi alif lam sini maknanya alif lam lil jinsi. Lil jinsi maknanya nak menceritakan tentang hakikat tabiat jenis manusia ni bagaimana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Insan ni, mulakan surah Al-Insan ni dengan hal ata. Jadi surah ini kita baca biasanya subuh pagi tadi yang kita akan baca biasanya. Dia akan dibaca oleh imam, bukan kita lah, sebab kita ni bukan imam. Jadi kita akan mengikuti imam baca pada rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama baca surah As-Sajdah. Ni biasalah kan kalau, tapi bukan wajib
Makna kalau kita tak baca pun tak mengapa. Kalau di rumah kita sembahyang seorang ke dan sebagainya, kita sembahyang jemaah bersama-sama di rumah, tak mestinya kita baca. Tapi biasanya Nabi SAW membaca surah ini kan pada rakaat yang kedua. Jadi dalam surah Al-Insan ni, surah manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya ialah menceritakan, bertanya soalan lah kan. Tapi soalan di sini bukanlah soalan, ertinya soalan itu bukan istifham hakiki. Dia kata dalam bahasa Arabnya bukanlah benar-benar bertanya. Bukan sebab apa? Sebab ianya adalah muhal, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala tahu kan. Takkan Allah Taala bertanya pula kan. Tapi jadi soalan di sini adalah soalan untuk men-triggerkan orang yang membaca ni kan tentang perkara ini. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakum syai'an mazkura. Bukankah tidakkah gitu kan. Kalau ikutnya makna qad lah sini sesungguhnya. Kalau ikut maknanya hal sini maknanya ialah qad. Sesungguhnya telah datang kepada manusia satu masa di mana mereka ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada sebutan apa-apa. Adam ke Nuh ke tak ada kan, even nama Adam pun tak ada. Jadi kalau kita nak sebutlah pasal lori yang baru lalu tadi kan ataupun masjid kita ni, tak ada perkataan-perkataan tu kan, perkataan masjid ke, perkataan taman ke, perkataan air, pagar ke di belakang saya ni kan, ataupun apa-apalah depan saya kan, kamera ke depan saya kan, telefon ke, kertas ke, ni pad ke, tablet ke, semua tu tak ada. Tu nama-nama yang dibuat oleh manusia yang baru kan. Jadi manusia tu develop lah, sikit-sikit tambah lagi, tambah perkataan. Macam itulah manusia. Tapi dulu pada permulaan ketika manusia pun tak ada. Jadi Adam pun tak ada kan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat supaya mengambil tanah ni daripada bumi. Lalu tanah tu dikumpulkan, lalu dibentuk. Jadi pada masa tu tak ada apa pun nama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkanlah manusia ni bahawa sebelum daripada ni manusia ni tak ada apa-apa. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri, satu masa dahulu di mana tak ada apa pun, tak ada nama apa pun, tak ada apa yang disebutkan. Inna, bukan makna tak ada subhanallah, tak ada, bukan, malaikat dah ada. Tapi bagi manusia tak ada apa pun. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Inna khalaqnal insan min nutfah. Kemudian setelah daripada penciptaan Adam, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia ni daripada nutfah, mani kan, setitis mani, amsyajin. Amsyad tu makna akhlaq tu makna bercampur. Bercampur bagaimana? Iaitu kalau satu-satu saja, mani saja dia tak jadi manusia. Dia bercampur di antara benih, di antara lelaki dan perempuan, kemudian barulah dia berkembang biak daripada situ kan. Nabatalihi, Allah Ta'ala sebut kan. Tujuan Allah Ta'ala jadikan manusia untuk apa? Nabatalihi, untuk mencuba. Mencuba manusia ni kan, hidup manusia kan. Jadi secara ringkas ni, ayat yang kedua tu kan. Allah Ta'ala ciptakan kamu, dulunya tak ada apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan daripada mani, kemudian yang bercampur dengan benih perempuan, dan kemudian tu nabatalihi. Tujuan dia adalah untuk nabatalihi, nak test, nak cuba kehidupan ni kan. Kehidupan ni nak tengok kan. Kehidupan ni semua ujian kan. Jadi kalau tak jawab betul-betul, jaga kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata nabatalihi, tujuannya adalah untuk mencuba manusia tu, mengetes manusia, membuat peperiksaan untuk manusia ni kan. Lalu Allah Ta'ala, oleh kerana Allah Ta'ala nak cuba kita, maka Allah Ta'ala berikan kepada kita dua perkara. Faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala memberi kepada kita sami'an, iaitu kita boleh mendengar, dan kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita mata, basiran, yang boleh melihat. Jadi maknanya pendengaran, penglihatan, dengan itulah manusia ni dapat belajar kan. Dia dengar satu benda, ni benar ke tak benar. Kemudian dia tengok satu benda, adakah bila dia tengok tu untuk membawa kepada merasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Ataupun dia hanya tengok untuk bisnes dia, dengar untuk apa? Untuk dapat bisnes dia, untuk dapat kekayaan, untuk dapat dunia, tengok untuk dapat dunia. Jadi pada ketika itu pendeklah dia kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi kan, lepas tu inna hadainahus sabila. Setelah daripada diberikan benda tu semua, lalu Allah Taala kata inna hadainahus sabila. Jadi kami selepas tu memberi otak dan pemikiran kepada dia, dan kemudian menurunkan Rasul. Kata ulama tafsir, dengan hadaina tu, iaitu memberi petunjuk. Memberi petunjuk tu memberi pemikiran yang dia boleh berfikir, dan kemudian memberi Rasul. Dengan Rasul itu yang dia kata hadainahu. Allah Ta'ala nak tunjukkan dia mana jalan betul, mana salah kan. Hadainahu sabil, kami tunjukkan kepada dia as-sabil, jalan imma syakiran. Jadi manusia ni sama ada selepas daripada itu semua,
dia dah dapat dia dah dapat pendengaran, dia dah dapat penglihatan, dia dah dapat pemikiran, dia boleh berfikir, dan kemudian tu dia dapat dah rasul yang menunjukkan di jalan yang mana benar mana salah. Allah Ta'ala kata imma syakiron wa imma kafura. Jadi manusia pun terbahagilah kepada dua. Yang pertamanya ada yang syakiron, yang bersyukur, maknanya yang beriman lah. Yang keduanya ialah kafura. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Quran, banyak dia gunakan perkataan apa ni, kita kata syukur dan juga kufur. La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makna kufur ni ialah lawan syukur. Jadi maknanya orang yang beriman sebenarnya dia bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan pendengaran, penglihatan, pemikiran, rasul dan sebagainya. Dia bersyukur. Bersyukur tu ialah dengan cara mengikutilah apa yang telah ditunjukkan. Kemudian seterusnya ayat yang keempat ayat yang keempat daripada surah Al-Insan ni, Allah Taala kata inna a'tadna lil kafirin. Yang sebaliknya kalaulah mereka ni kufur, Allah Taala kata kami sediakan untuk orang kafir tu salasila tu rantai lah kemudian wa aghlala, dan juga rantai jugalah dalam bentuk rantai, ikatan, semua belenggu, wasa'irah, dan juga neraka sa'ir. Maknanya suasana tu dahsyat, bukan hanya sa'ir tapi dibelenggu pula. Dan macam maknanya kalau kita bayangkanlah pada hari ni kan, orang nak masuk penjara, ni simple je contoh yang taklah sedahsyat kan, tapi maknanya orang masuk penjara tu dia digari dan macam tu kan, bukan tidak digari, dia bagi elok-elok, bukan macam tu kan, tapi dalam keadaan yang sangat menghinakan lah. Innal abrar, tapi sebaliknya orang-orang yang abrar, al-abrar ni makna orang yang baik, orang yang soleh, orang yang melakukan al-bar. Pada Allah Taala kata yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, maka mereka ini akan dapat minum daripada kaksin. Kaksin tu ialah gelas yang biasanya digunakan di atas dunia ni. Orang nak minum ni lah kan, minum minuman yang kaya-kaya lah kan, yang bukan biasa-biasa, bukan gelas kita ni, bukan gelas 5 sen, gelas RM1, bukan tapi ni gelas yang betul-betul gelas orang kaya-kaya tu kan. Biasa orang minum ni lah kan, minuman yang alkohol dan sebagainya kan, spirit dan sebagainya. Jadi minuman tu, gelas-gelas yang mahal tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ini kaksin, tapi taklah memabukkan kana mizajuha ni artinya ialah campurannya, iaitu dicampuran, di antara campurannya itu yang mana diberi minuman yang lazat pula tu, dan campurannya ialah kafura. Kafura ni dalam bahasa Arab artinya ialah apa kan, iaitu satu jenis minuman, satu jenis cecair yang berwarna putih, dan dia ni adalah sangat-sangat wangi. Bila diminum, maknanya manusia tu bila dapat kafur ni, sebenarnya kafur ni mahal jadi apabila sebenarnya minum kafur ni, maknanya dia sangat minuman yang sangat sedap lah kan. Sebab apa, dia ni walaupun bahasa Melayu kapur, kita panggil kapur ni memang tak sedap, warna putih juga kan. Yang ini pun warna putih juga sebenarnya. Dia minuman tapi dia wangi yang sedap semua orang suka kalau kafur ni. Tapi dalam bahasa Melayu kapur ni untuk orang buat ni lah kan, saya tak tu sangat kan. Jadi itu terjemahan bahasa Melayu. Jadi bukan bahasa Melayu ni bahasa Arab, kafura. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada situ pada pagi ni, dalam sesi kita pada pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi di muka surat 579 di sesi akan datang insyaAllah. Setakat itu saja, moga-moga kita dapat berjumpa lagi insyaAllah pada sesi-sesi akan datang. Moga-moga kita semua dapat share, kita semua dapat subscribe insyaAllah, bagi komen dan semua. InsyaAllah hantar link kita ni kepada semua sahabat-sahabat yang lain, kepada sahabat-sahabat kita di Facebook ke dalam mana-mana kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita insyaAllah pahala daripada sesi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.